Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam petang tadi berkenan menerima menghadap Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatannya di negara ini. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Puanan terutama Yun Hyun Bong menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 7 Julai 2018. Zakat memiliki hubungan yang erat dan berkaitan dengan masalah bidang sosial dan ekonomi. Hal ini kerana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan agama Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyedarkan golongan yang mampu akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. Menyedari akan kepentingan untuk meningkatkan kefahaman dan kesedaran umat Islam tentang kewajipan zakat, bukan saja zakat fitrah, malah juga zakat harta, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Jabatan Majlis Ugama Islam menganjurkan persidangan antarabangsa pendidikan fiqh az-zakat PAP Fiz selama 2 hari. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Persidangan seumpamanya merupakan salah satu pengisian dalam pameran dan persidangan pertengahan tahun Brunei MICE yang bertujuan berkongsi pengetahuan dan meningkatkan aktiviti-aktiviti perniagaan yang menyumbang pada perkembangan ekonomi negara. Sesi pagi tadi diisikan dengan pembentangan kertas Perdana 1 oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama bertajuk Memperkasa Sosioekonomi Umat Islam melalui Zakat. Dalam pembentangannya, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama antaranya menjelaskan pengurusan zakat yang berkesan dan efisien boleh mewujudkan keadilan sosial dan membantu ahli masyarakat yang kurang berupaya serta membentuk sebuah masyarakat yang saling memeduli, bekerjasama dan prihatin antara satu sama lain. Sebanyak 27 kertas kerja akan dibentangkan sepanjang seminar 2 hari tersebut. 3 di antaranya ialah kertas perdana dan 3 lagi adalah kertas utama, manakala selebihnya adalah pembentangan selari. Pilih iaitu memperkasa sosioekonomi umat Islam melalui zakat. Di mana dalam 4 faiz ini nanti akan dibincangkan satu platform, satu wadah perbincangan ilmiah di antara para penyelidik, para pengkaji, para pengamal dan juga para pemain industri dan juga para ahli akademik yang akan membincangkan mengenai dengan perkara-perkara isu-isu yang berkaitan dengan zakat ini, di mana beberapa tajuk yang telah kita pernah pasti yang akan menarik perhatian para peserta. Dalam era dunia moden, institusi zakat perlu bergerak lebih agresif sesuai dengan perkembangan dunia moden dalam aspek-aspek kutipan dan pengagihan zakat. Tentunya ada banyak cabaran yang perlu ditempuhi dalam pelaksanaannya, tetapi ia mesti dihadapi supaya institusi zakat terus bergerak dengan baik dalam penyampaian khidmat yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa pembentangan kertas Perdana 2 bertajuk Memperkasa Sosioekonomi Umat Islam melalui Zakat, Isu dan Cabaran Kontemporari pada persidangan antarabangsa pendidikan Fiqh Al-Zakat PAP Fiz sesi petang. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Pembentangan kertas kerja 2 itu oleh Yang Berbahagia Sahibus Samahah Datuk Dr. Luqman bin Abdullah, Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, menerangkan zakat adalah salah satu institusi dalam Islam yang bersifat bantuan kepada sektor yang memerlukan dalam masyarakat, iaitu asnaf yang lapan. Manakala kertas utama 1 dengan tajuk Persepsi dan Sikap Asnaf Fakir Miskin terhadap zakat di negara Brunei Darussalam dibentangkan oleh Dr. Hajah Mas Noraini binti Haji Muhyiddin,
Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang UNISA yang antara lain menjelaskan zakat merupakan salah satu instrumen kewangan Islam yang mampu menstabilkan ekonomi. Turut diadakan pembentangan 6 kertas kerja selari. Pak Fiz merupakan platform untuk penyebaran ilmu dan pertukaran maklumat atau pengalaman untuk diaplikasikan dalam pembangunan ekonomi Islam melalui zakat. Persidangan antarabangsa pendidikan fiqh al-zakat akan diteruskan lagi pada hari Isnin ini. Orang awam dialu-alukan untuk menghadiri persidangan tersebut. Juga termasuk dalam pengisian pameran dan persidangan pertengahan tahun Brunei MICE ialah Muktamar Antarabangsa Fiqh Al-Usrah Anjuran College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB. Ia akan diadakan pada 9 Jun 2021 di Dewan Tarbiyah Kupu SB dengan tema Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Muktamar berobjektif untuk memperkasa pendidikan kekeluargaan dalam kalangan umat Islam masa kini selain dari mengenal pasti isu-isu dan cabaran dalam kehidupan berkeluarga. Perkara tersebut dikongsikan oleh Dr. Haji Syam bin Haji Amin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah Kupu SB semasa sidang media petang tadi. Menurut Dr. Haji Syam, muktamar tersebut diharap akan dapat mencapai penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang kepada masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat ke arah kehidupan berkeluarga yang penuh harmoni. Antara pengisian muktamar, pembentangan satu kertas perdana akan disampaikan semasa muktamar antarabangsa Fiqh Al-Usrah itu nanti. Orang ramai dialu-alukan untuk menghadiri muktamar berkenaan. Maklumat lanjut, hubungi Setiausaha Muktamar di talian 715-1785. Setiap lapisan masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing melalui pendekatan Whole of Nation dalam sama-sama menjaga alam sekitar. Perkara tersebut antara digariskan oleh Menteri Pembangunan semasa sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia yang perinciannya menyusul selepas ini. Teruskan bersama berita perdana. Hari Alam Sekitar Sedunia menjadi wadah bagi penglibatan orang ramai untuk meningkatkan kesedaran serta membuat tindakan dalam menjaga kesejahteraan alam sekitar sama ada secara individu maupun secara bersepadu, baik di peringkat kebangsaan, serantau dan antarabangsa. Menteri Pembangunan berkata tahun ini bermulanya dekad pemulihan ekosistem Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu yang akan berlangsung sehingga tahun 2030, satu seruan kepada masyarakat global untuk melindungi dan menghidupkan semua ekosistem di seluruh dunia dengan menghentikan degradasi ekosistem dan memulakan serta meningkatkan kerja pemulihan sejagat. Berucap semasa sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar menegaskan negara Brunei Darussalam masih dianugerahkan dengan kekayaan flora dan fauna dan ekosistem yang mampan. Biosfera yang stabil dan sihat akan mendorong masyarakat yang sihat. Biosfera yang stabil dan sihat akan mendorong masyarakat yang sihat. Oleh yang demikian, adalah menjadi tanggungjawab untuk kita sebagai umat manusia untuk tidak lupa ataupun tidak lalai ataupun untuk tidak alpa atau lalai dalam menjaganya dalam masa yang sama terus meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta pembangunan negara. Usaha ini memerlukan kerjasama setiap lapisan. Juga diselanjutkan perasmian Jeraiwara ke arah mencapai negara eko dan pelancaran buku panduan penanaman pokok serta kempen kebersihan senegara di bawah jawatan kuasa induk isu-isu kebersihan yang bermula pada 13 Jun ini. Pada majlis ini, para pemenang pertandingan Floating Waste Collector Conceptual Design menerima hadiah. Pemenang kategori A, skema bot ialah UBD Fit dari Universiti Brunei Darussalam dan kategori B, Floating Trapping Mechanism dimenangi oleh Simpur dari Universiti Teknologi Brunei. Antara yang hadir, Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan dan Ketua-Ketua Perwakilan Asing.
Bank Baiduri dan ahli lembaga pengarah Alliance Franchise di Brunei Darussalam mengadakan aktiviti sempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia. Acara dianjurkan oleh Alliance Franchise untuk memupuk budaya kreatif dengan matlamat bersatu meningkatkan kesedaran alam sekitar. Hadir T. Eng Hoi, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Baiduri. Juga hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja, Datuk Seri Setia Haji Hazair bin Haji Abdullah yang dipertua Alliance Franchise di Brunei Darussalam. Pengisian aktiviti termasuk tayangan gambar dan video mengenai kajian alam sekitar. Acara berlangsung di Ibu Pejabat Bank Baiduri, Gadong. Bahagian ko-kurikulum bagi Sekolah Ugama Rimba 2 buat kali pertamanya mengadakan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia dengan menanam beberapa jenis pokok bagi menyokong inisiatif Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Progresif Sendirian Berhad. Seramai 26 guru dan kaki tangan menyertai aktiviti menanam pokok yang diketuai oleh Awang Haji Nur Arifin bin Durrahim, Guru Besar Sekolah Ugama Rimba 2. Semasa aktiviti dijalankan, 2 jenis pohon iaitu lada padi dan limau kasturi ditanam di perkarangan sekolah tersebut. Biro Kawalan Narkotik BKN telah berjaya melumpuhkan satu lagi sindiket keluarga pengedaran dadah yang beroperasi di sekitar daerah Tutong dan daerah Belait dalam beberapa siri operasi yang diberi nama Operasi Bullseye. Sindiket pengedaran dadah tersebut dipercayai didalangi oleh Muhammad Syahibul Syam bin Suan dan keluarganya. BKN telah menjalankan operasi Bullseye sejak bulan Mac 2021, akan tetapi suspek utama berjaya melepaskan diri dan dipercayai menyembunyikan diri sehinggalah beliau berjaya diperkas pada 28 Mei 2021 di sebuah rumah yang terletak di Kampung Jerudong. Muhammad Syahibul Syam bin Suan, suspek utama operasi Bullseye, adalah antara orang-orang yang telah ditahan dalam 5 operasi yang dijalankan dari 3 hingga 28 Mei 2021 di 18 buah lokasi yang telah dikenal pasti di beberapa buah daerah. Ini termasuk 7 buah lokasi di daerah Brunei dan Muara, 10 di daerah Tutong dan sebuah lagi di daerah Belait. Hasilnya, seramai 38 orang telah ditahan yang terdiri dari 29 lelaki dan 9 perempuan berusia dalam lingkungan 17 ke 60 tahun. Majoriti yang ditahan adalah warga tempatan, manakala 4 lagi penduduk tetap dan seorang warga asing. Secara keseluruhan, dapatan signifikan dalam operasi bulan Mei ini diperolehi pada 24 Mei 2021 iaitu dadah terkawal jenis syabu seberat 497.79 gram yang mempunyai anggaran nilai pasaran melebihi RM97,000 dan wang tunai berjumlah RM22,506. Dengan ini boleh didakwa dengan kesalahan di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah APD Penggal 27 iaitu memiliki dadah terkawal bagi tujuan mengedar melebihi dari 100 gram dengan membawa hukuman gantung hingga mati. Rampasan dadah seberat 497.79 gram ini merupakan yang kedua terbesar setelah berjaya merampas dadah jenis syabu seberat kira-kira 1.7 kilogram pada bulan Mac yang lalu. Selain daripada itu, sebiji pil irimen 5 dan beberapa peralatan untuk memakan dadah juga dijumpai. Turut dirampas adalah beberapa harta benda yang dipercayai hasil daripada aktiviti pengedaran dadah yang diantaranya ialah pelbagai barangan kemas emas, beberapa utas jam tangan berjenama, peralatan elektronik termasuk alat-alat muzik dan 8 buah kereta. Tangkapan-tangkapan tersebut juga masih di dalam siasatan bagi kesalahan-kesalahan lain seperti berikut. Seksyen 3 Perintah mendapatkan kembali hasil jenayah 2012 atas kesalahan pembersihan wang haram.
Seksyen 6(A) Akta Penyalahgunaan Dadah APD penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki dadah terkawal. Seksyen 6(B) APD penggal 27 iaitu atas kesalahan memakan dadah terkawal. Seksyen 7 APD penggal 27 iaitu atas kesalahan memiliki alat perkakas yang digunakan untuk memakan dadah terkawal dan Seksyen 10 APD penggal 27 iaitu atas kesalahan bersubahat. BKN sekali lagi ingin mengingatkan dan memberikan amaran bahawa pihaknya tidak akan berhenti di dalam usaha untuk memusnahkan rangkaian-rangkaian dadah yang ada di negara ini walau di mana jua ianya berada. BKN juga tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang terlibat dan bersubahat menyokong kegiatan haram tersebut demi melindungi keselamatan masyarakat dan kesejahteraan negara Brunei Darussalam. Dengan kejayaan ini, BKN juga ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada agensi-agensi perisikan keselamatan dan penguatkuasaan di negara ini atas bantuan kerjasama yang diberikan ke arah menjayakan operasi ini. Satu kes disahkan sembuh dengan tiada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan 6 kes aktif masih dirawat Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini kekal 244 kes dengan kes yang sembuh 235. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 103 kes. 507 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori. 19,525 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 315 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 131,454 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sejak pembukaan tempahan slot suntikan bagi warga emas pada 22 April lalu, seramai 5,226 warga emas telah menerima suntikan vaksin COVID-19 dengan warga emas tertua yang menerima suntikan vaksin COVID-19 ialah seorang wanita tempatan berumur 96 tahun. Poh Chin Yan menerima dos pertama suntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca pada 13 Mei lalu melalui aplikasi BruHealth. Berusia 96 tahun, Poh Chin Yan tidak mengalami kesan sampingan setelah menerima suntikan. Beliau yakin suntikan vaksin COVID-19 tidak mendatangkan kemudaratan terhadap penerima dan seterusnya menasihatkan golongan warga emas agar tidak takut dan bimbang untuk menerima suntikan vaksin. Nale sakit untuk kesihatanku, Bang. Terima kasih, Sultan. Sementara itu, seorang lagi warga emas, Vun Yun Chin, 93 tahun, menyatakan kebimbangannya kesan virus COVID-19 telah mendorong beliau untuk mendapatkan suntikan vaksin. Beliau menerima dos pertama vaksin COVID-19 AstraZeneca pada 25 Mei lalu. I think it's very good. It's thanks for the government and thanks the Sultan give us free vaccine. I feel thankful. I think you must take it lah. Take the vaccine is good. Yeah, good for people too. Kementerian Kesihatan sangat mengalu-alukan dan memberikan keutamaan kepada warga emas untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Mereka dinasihatkan untuk membuat tempahan slot suntikan vaksin COVID-19 melalui aplikasi BruHealth bagi mengelakkan menunggu lama.
Kajian-kajian saintifik menunjukkan warga emas adalah golongan yang mempunyai risiko lebih tinggi mendapat komplikasi yang lebih teruk dari jangkitan COVID-19 dan suntikan vaksin COVID-19 telah dibuktikan boleh mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 bagi warga emas. Sempena dengan negara Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN tahun ini, kedutaan diraja Thailand di negara ini dengan kerjasama Cafe Simpur Herbal Universiti Brunei Darussalam menganjurkan Minggu Masakan Thailand. Pelbagai masakan Thailand disediakan oleh tukang masak di bawah seliaan tukang masak kedutaan diraja Thailand. Hadir Puan Yang Terutama Wan Thani Wiput Wong Sakul, Duta Besar dan Mutlak Kerajaan Thailand ke negara Brunei Darussalam. Semasa Minggu Masakan Thailand ini, pelbagai pilihan hidangan terbaik Thailand disajikan termasuk pencuci mulut dan minuman. Minggu Makanan Thailand akan diadakan sehingga 12 Jun bermula pukul 8 pagi hingga 6 petang dan ditutup pada hari Jumaat. Kafe berkenaan menawarkan pelbagai masakan dari setiap negara anggota ASEAN pada setiap bulan sepanjang tahun ini. Jamiah Asri Hasan Al-Bolkiah kini mempunyai sebuah van jenazah yang baru. Pagi tadi diadakan majlis pelancaran van tersebut di Jamiah Asri Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiarung. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Perbelanjaan van jenazah yang berjumlah lebih RM46,000 itu menggunakan sedekah jariah hasil kutipan tabung membeli kereta jenazah dan urusan penyelenggaraan kereta jenazah Jamiah Asri Hasan Al-Bolkiah. Bengkel menulis dan melukis cerita sejarah bergambar Sejarah Brunei, Anjuran Pusat Sejarah Brunei berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian sijil. Bengkel selama 4 hari itu antara lain bertujuan memperkenalkan teknik menulis dan melukis cerita yang terarah di samping meningkatkan kreativiti dan potensi peserta. Penyampaian sijil disampaikan oleh Dayang Mardiah binti Haji Ramli, pemangku Ketua Bahagian Pusat Pengkajian Borneo, PEN Borneo. Semasa bengkel, peserta diberikan bimbingan menggunakan teknologi terkini bagi menghasilkan cerita-cerita sejarah negara dengan lebih kreatif, inovatif dan berkualiti. Dengan terhasilnya cerita-cerita sejarah yang menggunakan teknologi terkini, generasi muda masa kini akan lebih peka dan prihatin kepada sejarah negara. Mencapai matlamat apa yang kami akan cuba capai mengenai dengan bengkel ini lah. Orang dapat mempelajari cara-cara macam mana menghasilkan sebuah penulisan dan juga lukisan untuk cerita bergambar. Banyak yang dapat dipelajari lah. Contohnya dari segi penulisan, cara penulisan yang betul untuk menghasilkan karya sebuah cerita bergambar yang mana amat berbezalah daripada kajian akademik kerana cerita bergambar ini khusus untuk kanak-kanak lah. Dari segi lukisan pun macam sebelum ini tahu lukisan biasa-biasa saja. And then rupanya cara melukisnya ada stepnya lah, dari sketching and then drawing macam tu. Baru ya colouring macam tu lah. Saya mendapat ilmu pengetahuan dari luar bidang saya, which mean lukisan yang bukan dari bidang saya dapat mendapat ilmu tambahan lah daripada bengkel ini. Harapan saya untuk para belia adalah untuk mereka menceburi bidang ini kerana penting pasal ia berkaitan dengan sejarah kan. So maybe dengan cara ini boleh mengembanglaskan ilmu tentang sejarah Brunei. 13 peserta dari organisasi latihan sektor tenaga dan agensi-agensi swasta petang tadi menerima sijil setelah mengikuti program latihan disesuaikan bagi program pensijilan latihan untuk pelatih-pelatih TOT. Program 5 hari itu berlangsung di Pusat Serantau Simeo Voktek.
Awang alias bin Haji Abu Bakar, pengarah pusat Simeo Voktek dalam ucapannya melahirkan harapan agar para peserta meraih latihan terbaik di masa akan datang dan menggesa mereka menerapkan kemahiran yang diperoleh di syarikat latihan masing-masing. Dari kursus wanita kami sudah start melihat sekarang macam mana cara-cara untuk membuat training yang betul, okay? And then macam mana untuk membuat orang-orang yang datang training ini tertarik, okay? Dan mudah memahami dengan cara kami yang kami belajar daripada sini. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan meneruskan klinik e-sensus bagi banci penduduk dan perumahan BPP di beberapa buah kementerian. Ia bertujuan bagi membantu ketua isi rumah dalam pendaftaran e-sensus dan seterusnya melengkapkan maklumat masing-masing sebelum tempoh berakhir pada 21 Jun 2021. JPES dalam siaran akhbarnya menjelaskan bagi membantu orang ramai melengkapkan pengisian BPP 2021 secara dalam talian, JPES dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Jabatan Daerah Tutong Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan mengadakan klinik e-sensus dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan pukul 2 petang hingga 4.30 petang. Pada 7 hingga 9 Jun diadakan di Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, Jalan Menteri Besar dan pada 9 hingga 10 Jun 2021 di Kompleks Kemasyarakatan Pekan Tutong, Daerah Tutong. Sebarang pertanyaan, hubungi talian hotline JPES seperti yang tertera. Saingan Liga Futsal Brunei membuka tirainya semalam dengan perlawanan pembukaan menyaksikan pertemuan dua pasukan dalam kumpulan A iaitu Shah United FT dan Kahar FT. Dianjurkan oleh Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD, perlawanan pembukaan diadakan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Brakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebanyak 17 pasukan menyertai saingan Liga kali ini yang dibahagikan kepada dua kumpulan. Dalam aksi perlawanan pembukaan menyaksikan Shah United berjaya menewaskan Kahar FT 4-0. Perlawanan kedua Liga akan dilangsungkan malam ini bagi kumpulan B, pertemuan antara RB Syam FC dengan PES yang dijadual berlangsung di Dewan Serbaguna Bolkiah Garrison.